Lapu baru ni. Tuh. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sin soal ma ma'nal islami. Situ dah. Apakah makna Islam? Betul? Situ dah gitu beriti dah. Takut salah ya tu beritinya. Betul dah dah. Alhamdulillah para hadirin semua, hari ini kita sambung lagi muzakarah kita Al-Jawahirul Kalamiyah. Kita masih lagi dalam muqaddimah al-muqaddimatu. Muqaddimah sebagai menyatakan secara ijmal dulu tentang aqidatul Islamiyah. Kita masuk pada soalan yang kedua. Hari itu baru soalan yang pertama. Malam ni kita masuk soalan yang kedua. Sin soal. Sin itu isyarat kepada soal. Tu ma maknal islami. Apakah makna bagi Islam?
Dia sebut Islam tu gapo dia kat Islam ni. Tu. Apakah makna bagi Islam? Nah. Jin jawab. Bukan jin je jawab dah. Karena jin tu isyarat kepada jawab. Nah, jin ai jawabuhu, bermula jawabnya ialah al-islamu huwal iqraru bil lisani. Dia kata Islam itu ialah mengaku dengan lidah, wat tasdiqu bil qalbi, dan membenarkan dengan hati. Membenar apa? Bi anna jami'a ma jaa bihin nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dengan bahawa segala sekalian, dengan bahawasanya sekalian barang yang telah datanglah dengan dia barang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqun wa sidqun, ialah sebenar. Kata ini adalah betul, wa sidqun, dan benar. Nah, sebenar dan benar. Itu dia kata Islam. Tuh. Jadi Syekh Tahir Al-Jazairi ini, kalau kita tengok pada definisi Islam yang dibawa oleh Syekh Tahir Al-Jazairi, ini dia panggil ta'rif yang menggabungkan iman dan Islam tu pada satu ta'rif, dia panggil. Tu kalau kira-kiranya Islam maknanya inqiyaduz zahir. Nah, inqiyaduz zahir maknanya terima oleh zahir seorang. Seorang tu terima Islam. Mana orang panggil anggota zahir yang nyata jelas kata dia terima Islam? Binutqi syahadataini, dengan menutur dua kalimah syahadat. Nah, sebab itulah ahcong tu ling-lengcong ko gapo nama ko bila dia kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadur Rasulullah, kita pun reti kata dia ni terima Islam. Zahir dah. Tak ada kena isi borang dah. Nah. Tu isi borang gapo tu urusan pejabat lah tu. Nah. Waktu bekat mu'allah ke berapa hak tu khija'ah umurid dunia, khija'ah dunia. Takut kalau tak ada orang panggil isi borang, tak keluar kat mu'allah, tak tukar nama ke berapa, kalau mati lepas tu siap nak tanya celah kubur mana tak tahu dah ni. Hak tu khija'ah dunia. Kira-kiranya bila dia kata aku sanggup jadi saksi akan bahawa sesungguhnya tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan aku sanggup jadi saksi sesungguhnya Nabi Muhammad tu ialah utusan Allah. Kita mustami'in, orang hak dengar ni reti kata dia mengaku dia Islam. Apa? Dia terima. Karena Islam tu salama yaslumu salman wa silman wa salamatan. Artinya terima. Istislam. Terima. Tu dia tabik dah. Dia terima dah. Sebelum ni dah. Sebelum ni tak terima lah ni. Ya tu. Soalannya begitu. Jadi tu orang panggil Islam. Apa Islam? Inqiyaduz zahir. Terima oleh zahir. Zahir seorang. Kalau orang tu kafir asal, lagu mana? Iaitu dengan mengucap dua kalimah syahadat. Au taba'an li abawaihi, ataupun mengikut salah seorang daripada dua ibu bapa. Salah seorang daripada dua ibu bapa seorang tu dia masuk Islam. Pak dia ke atau mak dia ke masuk Islam. Maka anak yang belum balik, pak balik tak boleh. Anak yang belum balik automatik Islam. Gitu Tu makna taba'an li abawaihi. Adapun hak belum hak balik dah, kalau yang sudah balik tidak boleh automatik, kena manual. Dia sendiri kena ngucap dua kalimah syahadat. Tu sebab itulah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berlaku seorang sahabat namanya Hasin Al-Khazraji. Hasin Al-Khazraji ni ada anak
Yang mana ketika mana kecil anak dia tu dia letak di kapung-kapung hujung-hujung negeri Madinatul Munawwarah. Nah, iaitu jaga kepada orang Yahudi. Mana orang Yahudi jaga. Nah, ketika tu Islam belum sampai di Yathrib. Setelah mana Islam sampai di Yathrib, anak Hassin Al-Khazraji tadi, ketika mana dia baby tu, ayah dia Hassin Al-Khazraji bawa pergi ke kapung-kapung Yahudi tu, pergi tinggal ke pengasuh besar dah. Maka baliklah ke bandar balik anak dia hak kecil dulunya. Hal keadaan Islamnya sudah sampai dah di Madinatul Munawwarah. Nah, ayah dia Hassin Al-Khazraji pun masuk Islam dah. Maka ketika tu ayah dia yakni Hassin Al-Khazraji ni, sahabat Nabi ni, nasihatlah ke anak dia. Hei anakku, aku sebagai pokmu, mokmu, adik-beradikmu hak lainnya, keluarga kita, keluarga kecil, keluarga besar, semua masuk Islam dah. Maka aku suka ceritalah kalau mu pun masuk Islam juga. Jadi anak dia kata, ambo tak ambo. Ni kecek Arak lah, kecek Kelantan, kecek Gano lah. Hamba tak say maknanya begitu lah. Nah, saya tak nak. Tu kalau bahasa di sini. Tu saya tak nak, saya tak mau. Nah, Ustaz Zahar kata ada orang tak faham kecek Kelantan. Kena ayat banyak bahasa betul lah. Nah, saya tak mau kata, saya tak nak, saya tak say, saya tak ambuh. Lepas tu mu nak ambuh apa? Mu nak apa? Aku nak agama Yahudi tu. Nah, kerana dia sejak kecil lagi duduk dengan orang Yahudi. Itu ni. Maka tak cekak nasihat, tak cekak lobby dah. Nah, habis gaya dah. Masuklah Islam. Abah beli kereta Ferrari kau gua mana tu ni. Anak dia kerah kerok ke? Kerah ke? Tak sih. Maka Hassin Al-Khazraji pun hilang sabar. Lalu dia ugu, kalau mu tak masuk Islam, aku bunuhmu. Seorang bapa ugu anak. Seorang bapa buat teror, buat keganasan, ugutan bunuh kepada anak. Lalu turun ayat Quran, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tengok. Tidak ada paksaan dalam agama. Mana mu tak boleh paksa anakmu tu. Nah, kenapa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kerana jelas hak betul dengan hak salah tu jelas sangat-sangat. Nah, tu supaya benar hitam dengan benar putih. Tak ada dok boleh tukar dah. Kalau dah hitam agak hitam, kalau dah putih agak putih. Nah, nak paksa awak berapa? Itu ni. Tu al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu daripada Allah. Islam ni daripada Allah. Faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang nak, maka dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Dan barang siapa nak kufur, dia kufur dia. Nah, kita tak boleh nak paksa pergi. Cuma tugas kitanya dakwah, seru, ajak. Ada kalanya dengan lidah, ada kalanya dengan kelakuan. Maka Al-Quran menegur perbuatan sahabat Nabi yang buat teror, buat keganasan kepada anak sendiri untuk paksa masuk Islam. Agak-agak bagaimana kalau orang tu buat keganasan kepada yang bukan kaum kerabat dia, suku sakat, tak tahu apa jadi guana dengan dia, tapi paksa orang masuk Islam, boleh ke tak? Tak boleh. Itu dah, tak boleh. Sebab tu Nabi dulu pernah nak juga supaya orang semua mukmin belaka. Lalu Allah Ta'ala kata, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Tuhanmu nak, hei Nabi Muhammad SAW, tak ada kena berdakwah lah. Nah, seni bagi Allah Ta'ala nak bagi semua manusia mukmin habis licin atas muka bumi ni. Masjid semua, surah belaka, madrasah belaka. Tak ada kuih, ketik, tokong, gereja, kanisah. Tak ada. Boleh je Allah Ta'ala nak buat gitu. Kalau Allah Ta'ala nak lah. Pahya kau lagu tu. Nah, bukan atas muka bumi ni masjid saja hak wujudnya. Bukan surah madrasah saja hak adanya. Ada gereja, ada kanisah, ada kuil, ada tokong. Tu. Artinya Allah tidak nak semua manusia ni mukmin muslim. Walaupun dia suruh semua orang mukmin muslim. Lain tu.
antara suruh dengan nak, antara perintah amar, perintah dengan iradah, itu tidak lazim berlaziman, tidak auto mengautomatikkan. Beza, beza. Amar satu daripada kalam Allah Subhanahu wa taala, perintah. Iradah ialah sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nak warna ikut dia, harus bagi dia. Nak bagi orang itu kafir, kau nak bagi orang ini mukmin, kau nak orang ini celaka, kau nak orang ini bahagia ke? Wajaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal isqa wal is'adu. Harus pada hak Allah taala nak menjadikan makhluk atau nak meninggalkan menjadikan makhluk. Harus bagi hak dia nak mengisqa, mencelakakan manusia, matikan manusia dalam kafir, dalam kufur, wal is'a', dan nak memperbahagiakan manusia itu mati dalam iman dan Islam. Harus, bukan dia wajib atau mustahil. Nah, ikut Tuhan bebas. Dia al-fa'ilul mukhtar, sang penjadi yang maha memilih. Nah, dia buat gapo dia no. Lagi aku pun tak no. Lagi mana mu boleh nak? Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah patut engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak mengerasi, nak ikrah, nak memaksai manusia hatta yakunu mu'minin, sehingga mereka tu jadi mukmin, muslim belaka, orang Islam belaka? Istifham bimakna ingkari. Tak patut. Lagi aku sebagai Tuhan pun tak mbah, tak seh mung sebagai hamba aku kena tunduk di bawah kemahuan aku. Tengok. Tu. Nah, jadi tak boleh kita nak paksa orang bukan Islam masuk Islam. Tapi apabila dia mengucap 2 kalimah syahadat, maka artinya dia terima Islam. Islam dah dia. Kenapa? Karena Islam tu inqiyaduz zahir. Terima oleh zahir seorang. Binuti syahadatain, dengan menutur 2 kalimah syahadat, au taba'an li abawaihi, atau mengikut bagi salah seorang dari 2 ibu bapa dia. Anak yang belum balik automatik Islam. Dah. Yang tidak balik automatik Islam. Yang sudah balik kena nutus syahadatain, kena menutur dengan 2 kalimah syahadat. Tu dia panggil definisi Islam yang sebenar-benarnya. Kenapa tu begitu? Karena yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kita ni mudah, Allah tak ambuh kita jadi payah. Sebab tu kalau kita mengaji fiqh, semua syarat-syarat sah tu semuanya Islam, bukan iman. Betul tak? Tu. Sah sembelih Islam. Nah, sah jadi sah semaya Islam, bukan iman dah. Jadi sebab tu kalau kita pergi beli apa? Daging lembu ke, daging ayam ke apa, tengok kedai tu nama Pok Dolah. Daging lembu Pok Dolah. Islam tu. Tak payah pergi soal dia lah. Tu mudah. Kenapa? Islam tu zahir. Buat kira zahir tak? Buh pias butir janggut tu gak, nama dia Pok Dolah tu gak. Islam lah tu. Tak payah pergi soal jawab lah. Kalau tu syarat ke iman, nyanyi nak beli lembu, nak beli daging lembu, nak beli daging ayam berapa panjang beratur, apa? Kena soal seorang. Ada Allah apa Pak Allah nak pegang? Ada Allah mesti. Tak ada Allah tentu tidak. Dalilnya alam ni. Sedia Allah mesti. Panggil. Jujuk gitu beratur nak beli ayam. Jadi itu orang panggil kalau disyaratkan iman pada sah ibadat apa semua sekali. Tapi dah disyaratkan sahnya ialah Islam. Kita pergi nampak dia nama Abdullah Zaid Khalid, Islam lah tu. Tak payah pergi soal jawab lah, lagu mana dalam hatimu, i'tiqad bagaimana, betul tak pegangan kamu, nyanyi. Tak beli berapa lah kita jawab dia nya. Itu orang panggil Islam. Sini ni sebenarnya definisi iman. Mana? At-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Itu definisi iman sebenarnya. Jadi barangkali wala'allahu yuridu bihadza ta'rif, barangkalinya Syekh Tahir Al-Jazairi ini dia gabung iman dan Islam dalam satu ta'rif sebagai bayanun, sebagai menyatakan, menerangkan ma yaj'alul insan dakhilan fi adadil muslimina islaman yudkhiluhumul jannata.
nak menerangkan perkara yang menjadikan manusia tu termasuk di dalam bilangan orang-orang Islam dan dimasukkan mereka itu di dalam syurga. Kalau kira-kiranya definisi Islam ialah inqiyadu zahir binutqi syahadatain au bi iqrari syahadatain bil lisan. Itu dia panggil definisi Islam. Terima zahir seorang dengan mengikrarkan, melafazkan. Orang panggil syahadatain, dua kalimah penyaksian. Itu Islam itu. Selesai. Ada pohon dalam hati dia bukan tugas kita. Sebab tu Khalid Al-Walid dia pernah bunuh orang yang di dalam peperangan. Tu dia pegang kedung-kedang duk sparring dua tu, kabar-kabar rebah jatuh si kafir tadi. Bila rebah jatuh si kafir tadi, dia pun mengucap lalu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nya Khalid bunuh terus, tak ada kira. Sahabat duk tengok kejut. Sudah Khalid gi bunuh orang mengucap dua kalimah syahadat ni lagu mana? Siapa berita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi marah betul merah mata Nabi. Betul ke tak Khalid mugi bunuh orang mengucap syahadat? Ya ya Rasulullah. Apa mugi bunuh? Dia tu mengucap tu kerana takut ke pedang hamba je ya Rasulullah. Asyaqaqta qalbahu. Mu belah ke dada dia, Nabi tanya. Mu tengok dalam perut dia, dalam hati dia. Dia mengucap dia kalimah syahadat tu kerana takut ke pedangmu ke atau benar-benar terima apa aku bawa datang? Senyap Khalid Al-Walid. Tu Rasulullah marah sungguh. Jangan main. Tapi orang lain ni hebat lebih pada Rasulullah. Dia tahu orang tu kafir kau munafik ni. Pokok munafik belaka ni ustaz. Sedap. Jangan. Kita tak ada wahyu tu atas kita orang tu orang ni kupu kau munafik tu makna hak sesama Islam lah. Kalau memang hak kafir asal tu jelas lah dia kafir. Jangan kita kata duk sembah tok kong ke apa. Kita tak tahu lagi dia Islam kafir. Hak tu kafir lah jelas dah. Mana hak sesama Islam kita ni. Kan gaduh kan. Ni kafir ni. Pokok tolak Islam ni, pokok kupu ni. Jangan duk gaduh lagu tu jangan. Tu jaga-jaga. Nabi sangat jaga nama baik Islam. Sehingga pernah Sayyidina Umar ni yasta'zin, minta izin dengan Rasulullah untuk bunuh orang munafik. Minta izin dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, izin ke aku biar aku bunuh semua orang munafik. Sebab tu Rasulullah tak ayat nama-nama orang munafik ke Sayyidina Umar. Takut esok masuk berita habis tak ada, mati habis. Rasulullah pilih-pilih orang nak menyapakan siapa orang munafik di dalam Madinah. Rasulullah kata, bagaimana boleh nak memikir wakil lagu tu Umar? Nanti orang kafir musyrikin kata apa? Tengok, anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Tengok Muhammad. Saing sendiri dia bunuh boleh. Tengok. Kejamnya, jahatnya, zalimnya, terorisnya, okey? Apa? Saing sendiri dia sembelih boleh. Dia bunuh boleh. Apa tak lagi kita hak bukan agama dia? Tengok. Islam ni teroris. Ada. Nabi jaga. Dah dia ngucap selesai. Lepas tu batin hati dia lagu mana? Wahisabuhum 'alallah. Cara tentang hati-hati mereka itu Allah lah yang Maha mengetahui. Nahnu nahsabu bizzawahiri wallahu yatawallas sarair. Kita wak kira zahir seorang. Pakai piyah dah janggut gak. Jogoh dah tu. Tu kira wak zahir lah. Lepas tu hak batin dia wallahu yatawallas sarair. Allah lah yang Maha mengetahui apakah yang tersembunyi dalam batin-batin hati manusia. Kita tak ada hak nak pergi hukum atas batin hati manusia. Begitu dah. Habis. Jadi barangkalinya Syekh Tahir pengarang kitab kita ni dia gabung ke antara iman dan Islam. Padahal soalan tanya Islam, apakah makna Islam? Patut sebut Islam adalah inqiyadu zahir binutqi syahadatain au bi iqrar bi syahadatain fi iqrar syahadatain bil lisan. Cukup. Terima oleh zahir seorang dengan menuturkan dua kalimah syahadat dengan lidah dia. Dengan ikrar di lidah dia dua kalimah syahadat. Au taba'an li abawaihi, ataupun mengikut salah seorang daripada dua ibu bapa dia. Mana Islam keturunan. Macam kita ni bukan salah seorang.
Jak dituk nenek lagi Islamnya. Maka beranak ialah ni Islam lakolah kita. Tu Islam keturunan. Itu dia panggil Islam. Tapi sini syekhnya ndak, dia pergi sambung dengan takrif iman pula. Mana? Wa tasdiqu bil qalbi, dan membenarkan dengan hati. Tu masuk iman tu. Tu patut kena tanya ginilah. Ma ma'nal islami wal iman. Ni. Apakah makna Islam dan iman? Apa-apa dia tak tanya lagu tu. Kalau tanya lagu tu, definisi kena keluar jadi dua, tak boleh jadi satu. Kerana apa begitu? Kerana iman dan Islam apabila sebut sekali, maka makna lain-lain. Gitu dah. Makna lain. Idza jatama'a iftaraqa. Itu kaedah dia. Bila berhimpun sekali, kalau dia tanya gini, ma ma'nal islami wal iman, apakah makna Islam dan iman? Maka definisi kena keluar dua. Islam gini. Iman gini. Sebab apa gitu? Sebab kaedah iman dan Islam ni idza jatama'a iftaraqa, bila duduk sekali dua-dua sebut seketak, maka makna berbeza, makna lain-lain. Mana? Iman dalam hati, Islam pada zahir. Wa izaftaraqa, apabila sebut ya. Macam ni. Ma ma'nal Islam ataupun ma ma'nal iman, ijtama'a, maka makna dia sama. Apa? Iman ialah Islam, Islam ialah iman. Selesai masalah. Tu lagu tu dah. Tu jangan kita duk kritik tok guru, jangan. Tu dia buat gitu tu ada dah sebab-sebab ilat dia, kaedah dan sebagainya. Cuma kadang-kadang kita kaya tak ada nak sapa tu. Mana tak sah apakah makna Islam? Lepas tu dan membenarkan dengan hati kok mana Islam kena benar dengan hati. Acong tak kerti gapo kita dak ajar ngucap pun telo lagi nak benar mana kok dalam hati. Betul tak? Mana maksud Islam kan? Asyhadu ya ni. Asyhadu sebut pun telo lagi nak benar dalam hati mana. Tapi Islam tak dia? Islam. Itu dah. Tu sebab tu orang kafir Arabi dulu bila masuk Islam dia kata kami orang mukmin lah ni. Itu saya kata jangan membawa Islam baru. Qalatil a'rabu amanna, kata orang Arab kami orang mukmin. Qul, kata jawab hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu, kalian belum mukmin, walakin qulu aslamna, tapi mu katalah kami baru Islam. Tu nak kata Islam dengan iman bila duduk sekali makna lain-lain, tapi bila sebut satu je, ya ayyuhalladzina amanu, ya hei orang-orang yang beriman, mereka itu maknanya hei orang-orang yang Islam, mereka itu sekali dah. Tu makna gitu. Jadi barangkalinya tok syekh kita ni dia nak hak tu dah mana Islam ialah iman, iman ialah Islam. Maka sebab tu digabungkan definisi iman dengan Islam pada satu definisi, fi ta'rifin wahidin, di dalam ta'rif yang satu. Begitu. Tu kalau kita nak becek ni nak pisah. Aku tak tahu becek Kelantan panggil pisah. Becek dia panggil ni. Kalau kita nak becek, mana nak pisah. Tak boleh kita kena mengaji juga bahasa ni. Kalau kita nak becek, nak pisah antara iman dengan Islam, maka ambil ni at-tasdiqu bil qalbi, ini definisi iman. Ini definisi iman, mana benar adalah hati. Mutlaqut tasdiq lughatan, dari segi bahasanya iman apa? Semata-mata terima, semata-mata benar, itu dia panggil iman. Tu supaya kita orang kita percaya bila dia cerita gapo kita pun kawan terima gapo demo ya. Tu mana kawan beriman dengan demo tu. Kami kawan percaya dengan demo. Mana kawan benarlah hati kawan apa demo ya. Itu dipanggil iman, mutlaqut tasdiq. Tapi iman yang dikehendaki pada syaraknya at-tasdiqu bil qalbi bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ataupun ini betul juga ini, ataupun at-tasdiqu bil qalbi bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini bid darurati. Itu definisi iman. Membenarkan di dalam hati kita, tasdiqu fil qalbi, terima hati kita
bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dengan apa barang yang dibawa datang dengan dia barang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ulima minad dini bid-darurah. Apakah perkara tersebut? Barang tersebut perkara barang yang diketahuikan daripada agama dengan cara mudah-mudah, bukan secara nazari dah. Mana? Ma ulima minad dini bid-darurah. Contoh seperti sembahyang 5 waktu wajib. Nah, ini budak-budak ngaji pasti tadika pun tahu. Nah, hingga latahnya tahu, orang kafir pun tahu kita orang Islam ni kena semaya sembah Tuhan 5 kali sehari. Tu dia panggil hukum kewajipan sembahyang waktu tu ma ulima minad dini bid-darurah. Hukum yang diketahui daripada urusan agama dengan cara mudah. Tak kena mengaji pakai azhar lah baru tahu semaya 5 waktu ni wajib. Benar. Kau kena mengaji pakai Mesir nah, baru tahu kawan semaya ni 5 kali sehari wajib rupanya. Klik Mesir baru tahu. Oh bodoh namun aku mengaji pasti tahu dah. Itu dia panggil ma ulima minad dini bid darurah. Itu lagu tu dah. Itu dia panggil iman. Percaya. Nah, zina haram. Nah, Tuhan satu, Tuhan tak berbila, Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan kekal tak binasa, Tuhan berkuasa, ada gizat yang sifat berkuasa tidak lemah. Itu orang panggil ma ulima minad dini bid-darurah. Wajib kita kena benar, terima, jong hati kita. Nah, taslim hati kita. Ya. Bukan iman tu semata-mata mengetahui, bukan? Tu kalau semata-mata tahu kata Nabi benar dan apa yang dibawa datang oleh Nabi benar, kalau gitu fok-fok kafir ahlul kitab semua mukmin lah kau. Nah, sedangkan mereka tu tak terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka kenal dan tahu Nabi Muhammad tu betul benar. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengenal mereka itu ahlul kitab akan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifunahu, seperti kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Takkan anak-anak boleh tukar dak ni. Anak ada 10 ekor tak kena tukar dengan orang lain, anak kita, anak orang. Mana kenal betul dengan Muhammad, makrifat betul dengan Muhammad, tapi terima tak hati? Tak terima. Orang tak panggil mukmin. Tu contoh nak wi muda pahal lagi gini. Pilih hari raya. Pilih hari raya nanti nak dekat dah. PRU nah, pilih hari raya. Ada 2 calon tanding. Calon A kita pilih, kita nak. Calon B orang lain pilih. Bila bertanding PRU, menang calon B. Tengok. Maka kita tahu tak wakil rakyat kita calon B? Tahu tak? Tahu. Tapi kita terima tak dia sebagai wakil rakyat kita? Tak terima sebab bukan kita undi dia itu. Tu lagu tu. Tahu semata-mata tapi tak terima tu tak dipanggil mukmin. Ada itu ni. Makna mukmin iman ni tahu serta terima. Setakat tahu saja, boleh mengajar pula lekul-lekang, gedegu-gedeng. Yuya-yuya mengajar. Tapi hati dia sendiri tak ada terima. Maka orang tak panggil iman dalam hati dia. Macam fuak-fuak orientalis. Alai mengaji. Alai mengaji. Almarhum Tok Guru Ni Aziz pernah dia cerita zaman dia mengaji Mesir. Dia ikut Tok Syekh Tok Guru doktor kuliah. Ngajar kelas tambahan di rumah. Ngajar apa? Ngajar tasawuf. Bukan ngajar biasa-biasa, ngajar tasawuf. Daripada tengah hari mengajar sebelum zuhur, siapa asal tak berhenti nak semaya zuhur. Pelik dah tak? Gelisah dia kita. Sudah gelisah. Zuhur nak habis dah, asal nak masuk dah. Tok Guru tak berhenti lagi duk mengajar. Nah, pakak tubik suara-suara pergi semaya. Semaya sendiri. Sudah semaya zuhur masuk, asal siapa mengerik tak berhenti semaya. Semaya asal. Sudah Tok Syekh ni tak semaya dah zuhur tadi. Asal ni pun nampak pesen tak semaya juga. Sudah kelas lepas ngorik tanya Tok Syekh, mana Tok Syekh tak semaya tu? Aku Yahudi. Rupa-rupa Yahudi, alai berdengung berdesing Yahudi. Tu jadi bukan mukmin kalau semata-mata tak tahu. Naknya tahu serta terima. Tu pokal keluar wakil ayat tadi kak. Menang calon A. Kita tahu dah wakil ayat kita calon A. Tahu. Hati kita terima dah. Muka kita duk undi dia. Gitu Habis situ. Kalau gitunya hak ni dia gabung dah ni.
Jadi apakah makna Islam? Ini apakah makna Islam dan iman seketok sekali dah. Gitu. Jing jawabnya Islam, al-Islamu huwa, iaitu al-iqraru bil lisan, mengaku dengan lidah. Itu orang panggil, kalau kita nak becek, inilah definisi Islam, mengaku dengan lidah. Tu. Wa tasdiqu bil qalbi, dan membenarkan dengan hati. Membenar tu apa? Membenar apa? Bi anna jami'a ma jaa'a bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Membenar dengan hati, bahawa ini, dengan bahawa sesungguhnya segala yang dibawa, segala yang dibawa tu maknanya hukum hakam ma ulima minad dini bid darurah tu maknanya ma jaa bihin nabiyuna. Tu hakun wasidqun, adalah betul dan benar. Wallah, kita berhenti dulu azan. Okey, wallahu a'lam tu dah. Wallah, berhenti azan dulu. Demi Allah, berhenti azan dulu. Tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidana wa maulana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Tu benar dengan hati kita tu bi anna jami'a ma jaa'a bihin nabiyuna,
dengan bahawa sesungguhnya sekalian barang yang telah didatangkan dengan dia barang oleh Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wasidqun, sebenar dan betul. Gitu. Nah, kenapa? Karena khabar Nabi Muhammad, khabarullah, akhbar daripada Allah, khabar daripada Allah, wa akhbar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma la yahtamilu sidq wal kadhib, barang yang tidak boleh ditanggungkan benar atau dusta, bahkan benar semata-mata. Gitu dah. Adapun khabar selain daripada Allah dengan Rasul, ma yahtamilu sidq wal kadhib, boleh jadi benar, boleh jadi dusta. Nah, Ustaz Azhar, nah, tiba-tiba dia dikatakan nah, depan masjid kita ni tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan yang mulia, di depan masjid kita ni tuan-tuan yang mulia, ada kebakaran besar berlaku. Tu khabar yang keluar daripada mulut Ustaz Azhar contoh. Maka Ustaz Azhar ni Allah ke? Bukan. Rasul ke? Bukan. Maka khabar yang keluar daripada mulut Ustaz Azhar tadi, yahtamilu sidq wal kadhib, boleh jadi benar, ada sungguh kebakaran. Boleh jadi dusta. Ustaz Azhar nak gorah aja, jangan orang ni. Jangan orang main belakang tu. Nah, contoh. Bila boleh dikatakan benar khabar Ustaz Azhar tu? Bila ada dah dalil. Itu apa dalil? Ma yumkin yatawassalu bi sahihin nazari bihi ila matlubi khabari. Perkara yang mungkin dapatlah dengan sebab betul kita tilik pada perkara tersebut menyampaikan kepada perkara yang dituntut pada khabar. Itu dalil. Tiba-tiba tuan-tuan pergi tengok, kita tengok, oh ada sungguh asap besar. Maka asap tu dalil, menunjuk di atas api ada di situ. Maka api tu madlu dalam kepala otak kita. Tu apa? Oh ada kebakaran. Apa panggil dilalah. Lalu kita pun isbat. Betul khabar Ustaz Azhar. Maka boleh tak kita nak sapa kau kan? Boleh, muka ada dalam betul tu. Dia tu ni. Tu kalau tak ada dah, jangan duk sapa. Nah, kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukup memada seseorang tu, kata Nabi SAW ni, bukan kata hamba. Nabi sendiri ayat, kafa bil mar'i kadziban. Cukup orang tu boleh dipanggil pendusta bila bila dia sapa habis perkara hak dia dengar daripada orang tanpa tapis-tapis lagi. Nah, orang ni cerita lagu ni dia sapa kau, orang ni cerita lagu ni dia sapa kau orang. Nah, tu orang boleh panggil si pendusta tu. Nah, tu. Jangan lagu tu dah ni. jangan jadi lagu tu. Jangan buat kerja lagu tu lah. Malu kau tutup guru tua-tua tak ada duk dakwa belak-belak ni. Nah. Habis. Sing soal. Ma arkanul aqidatil islamiyyati. Apakah rukun-rukun? Dia buat kurungnya dasar-dasar. Al-aqidatil islamiyyati, dalam kita Arab kata ai asasuha. Tu sebab tu dia buat mari kurungnya itu dasar-dasar, teras-teras. Kerana rukun dalam Islam, rukun dalam iman ia tak sama istikmal rukun dalam Islam. Gitu dah. Ya asal perkataan rukun, ruknun. Ruknun itu makna satu rukun. Nah. Ni arkan jamak bi berapa rukun-rukun. Nah. Ruknun, satu rukun ni artinya syai'un azim, perkara yang besar. Itu asal. Asal makna rukun tu ialah perkara yang besar. Nah. Kemudian kalau kita istiamalkan perkataan rukun tu pada iman, makna rukun berbeza dengan rukun pada Islam. Rukun pada Islam apa? 5 ke? Rukun Islam, mengucap syahadah, semaya 5 kali sehari, puasa bulan Ramadan, keluarkan zakat, belajar ke haul nisa, haji ke Mekah bagi orang yang mampu. Itu rukun Islam. Makna rukun pada Islam ialah makna bahasa, makna dari segi lugah. Apa? Syai'un azim, makna perkara yang besar dalam Islam. Kenapa begitu? Kerana bukan hanya 5 ni saja hijab Islam. Banyak lagi.
Setiap ayat perintah, ayat larang dalam Quran semuanya tentang Islam. Nah, itu dah. Lepas tu dalam banyak-banyak hak Tuhan suruh, hak Tuhan tegah dalam Quran ni, hak mana hak besar-besar? 5. Tu makna gitu. Artinya kalau tak buat 5 ni kafir tak? Tak. Selagi mana dia tidak merubah hukum. Kenapa? Karena rukun pada istilah artinya ma yatawaqqafu sihhatus syai'. Perkara yang terhenti kena ada dia baru sah sesuatu. Itu makna asal, makna istilah rukun. Macam semaya, rukun sembahyang itu rukun istilahi dia panggil. Nah, mana rukun semaya? Takbiratul ihram. Kalau seorang itu akid tangan ya, tak ada Allahu akbar, sah tak semaya? Tak sah. Kenapa? Ma yatawaqqafu sihhatus syai'. Perkara yang terhenti dengan dia mesti kena ada dia nak sah sesuatu. Itu dipanggil rukun. Pak kalau kita kata rukun Islam itu dengan makna rukun istilahi, mana hak tak pergi buat haji lagi, kafir lagi lah ni, gitu lah. Dah nak sah ke Islam tu kena cukup 5, betul tak? Semaya, puasa, haji. Pak haji tak pergi lagi. Nama tak tahu naik bila. Katanya 200, umur 200 tahun baru naik. Amba cek di tabung haji. Nama ustaz ni 200 tahun baru naik. 200 pak aku hidup duk lagi 200. Tok Mahathir baru 90 lebih aku dah ni. Tu pun sakit masuk hospital apa itu ini. Dia nak setara tu jaga makan habis geng dah tu. Kita bantai, pantang jumpa, telek. Nah. Lepas tu tak Islam lagi kita. Untuk tak pergi haji ke Mekah lagi. Kafir lagi ke mana? Bukan rukun makna istilah. Tu sebab tu penggunaan isti'mal rukun pada Islam berbeza makna rukun pada iman. Rukun pada iman dengan makna istilahi. Mana? Ma yatawaqqafu sihhatus syai'. Perkara yang terhenti dengan dia perkara tersebut. Mana kena ada dia nak sah iman. Kalau tolak sah, dia jadi kosong. Ni rukun iman ni kalau tolak sah bukan 5. Tolak 2 bukan 4. Kosong tu. Kafir tu. Apa? Karena rukun yang digunakan pada iman, rukun iman itu maknanya ialah rukun pada istilahi. Rukun pada Islam ialah rukun lughawi. Gitu dah. Tu sebab apa rukun lughawi pada Islam? Pertama, sebab bukan hanya 5 ni sahaja perkara yang disuruh dalam Islam. Banyak lagi dalam Quran hadis. Patut 5 ni? 5 ni hak besar-besar dalam Islam. Tu sebab tu rukun lughawi apa? Syai'un azim. Kalau hak besar dalam Islam. Lagi pula kalau tak hijau 5-5 dengan bahawa tidak merubah hukum. Mana semaya 5 waktu dia tak semaya hayat hidup. Tapi kalau kata mu ni tak semaya ni, apa hukum semaya 5 waktu sehari semalam ni? Oi, wajib. Dia tahu wajib dia ni. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Siap waktu ubik dah halih ni. Nah, apa mu tak semaya? Tak segi kau lah aku muka malah. Islam tak dia? Islam tapi fasik. Tak ubah sebab dia tak ubah hukum. Dia tetap tasdik maja abih Nabi. Nabi kata wajib, kata wajib. Itu kan? Tu. Lagi pula tak mengerjakan dia dengan sebab uzur, tetap dia Islam. Karena tu rukun pada Islam, rukun lughawi. Tapi rukun pada iman ialah rukun istilahi. Apa? Tak ada salah satu kafir belaka. Kau beriman dengan Allah. Kau beriman dengan kau percaya Tuhan. Kau malaikat kau percaya. Tapi Nabi Muhammad ni kau tak berapa nak percaya, kafir lalu. Kafir selalu. Dari sini. Bukan kata mukmin juga tu. Tehlah yang ngaku juga percaya ke Tuhan, percaya ke malaikat. Nabi Muhammad tak terima. Iman dia ada tu. Iman abahmu. Tak ada lah, kosong. Sebab apa? Rukun pada iman, rukun istilahi. Tengok. Kalau gitu soalannya, ma arkanul aqidatil islamiyati ay asasuha. Apakah rukun-rukun akidah yang dibangsakan pada Islam? Yaitu dasar-dasarnya, teras-terasnya. Jing jawab, jing isyarat pada jawab. Arkanul aqidatil islamiyati sittatu asya'ah. Rukun-rukun akidah Islamiyah, yakni dasar-dasar akidah Islamiyah itu 6 perkara, 6 segala sesuatu, 6 perkara. Ini dia panggil usulul aqaid, teras dalam akidah.
Tu sebab itulah antara kita dengan Syiah tu berbeza. Sebab apa? Sebab diteras akidah tu berbeza. Walaupun pertamanya dia percaya pada Allah, tetapi nantinya dia masukkan wilayatul faqih. Nah, kepimpinan. Wilayatul faqih, kepimpinan itu ialah rukun iman. Barang siapa yang menafikan kepimpinan, kafir dia. Maka kafir habis licin sahabat-sahabat Nabi. Kenapa? Karena tidak mengakui kepimpinan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu silap tu. Merukun imankan benda yang bukan rukun iman. Tu. Marah orang ni kalau aku cakap lebih lagi ni. Tu. Dia kata, ustaz ni sekular ke apa? Lepas tu, politik ni ke dalam Islam? Ya. Politik masuk dalam Islam. Tapi masuk kok pintu syariat, bukan masuk kok pintu akidah. Kena faham molek tu. Tu sebab tu dalam kitab Matan Jawharatut Tauhid disebut wa yajibu nasbu imami adlin, wajib melantik pemimpin yang adil. Wajib situ apa? Hukum wajib fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang bertanggungjawab untuk melantik, maka selesai kewajipan itu tidak wajib di atas kita lagi. Macam zaman khilafah dulu. Ataupun zaman monarki, raja sendiri lantik orang panggil anak dia. Maka pak mati dia, mangkat dia, wafat dia, pak anak dia lah naik. Habislah, selesai kewajipan. Wajib kitanya taat pada perkara yang benar. Itu. Itu macam lah ni wajib bagi orang yang mendaftar ngundi. Itu. Wajibu nasbu imam yang adil. Wajib melantik pemimpin yang adil. Wajib syariat. Bi syar'i fa lam la bi hukmil aqli. Wajib tadi itu dengan apa tu? Wajib bi syar'i fa lam la bi hukmil aqli. Wajib dengan hukum syariat, bukan wajib dengan semata-mata akal. Ini nak tolak Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah kata melantik pemimpin ni wajib, tapi wajibnya ikut kepala otak kita ya. Kita nampak ya baik, ya wi semua, kita duit gapo kita beres, selesai masalahnya. Undi lalu lah, latih lalu lah dia nya. Itu dia panggil apa? Mu'tazilah. Dia kira wajib tu dengan akal. Apa dengan akal? Sebab dibinanya pada solah as-solah apa dia? Tak ingat dah kata dia tu. Kebaikan dan keburukan tu bila akli la bisyar'i. Gitu. Allah tak ingat al-qubhu was-sulhu bil aqlaini la bisyar'i. Gitu. Baik dan buruk tu akal yang menentu, bukan syarak. Tu kita dah baik buruk syarak. Syarak kata baik, walaupun kita fikir nampak macam tak baik, tapi macam mana syarak kata baik? Baik. Syarak kata tak baik. Syarak sebut tak baik dalam Quran, dalam hadis. Jelas nas, bukan zanni. Qata'i, yakini. Tapi angka kita dah macam mana tak baik? Macam bagus je. Tak boleh. Kena kata tak baik. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Baik buruk tu timbangan neracanya ialah syarak. Mu'tazilah dak. Baik buruk tu timbangannya kepala otak. Gitu maka wajib melantik pemimpin adil di sisi Mu'tazilah wajib dengan sebab kepala otak, bukan dengan sebab syarak. Ahli sunnah wal jamaah dak. Wajib dengan sebab syarak. Tu bi syar'i fa lam la bi hukmil aqli, nak tolak Mu'tazilah. Walaisa ruknan yu'taqad fid dini, dan bukan juga melantik pemimpin yang adil itu ialah rukun di dalam rukun iman yang wajib diiktikadkan. Ini nak tolak Syiah. Nak tolak Syiah. Bagi dia siapa yang ini akidah kita tuan-tuan yang mulia. Barang siapa yang tidak melantik calon kita, nanti dalam kubur akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, kenapa kamu tidak? Siap tu. Nata Syiah tu. Walaupun dia tak mengaku Syiah, kabar-kabar sikit. Nanti ni. Tu apa? Bukan. Walaisa ruknan yu'taqad fid dini. Bukan melantik pemimpin yang adil itu daripada rukun iman. Mana? Cuba tengok. Rukun iman ada berapa? Tak tahu lagi ni, malu kau budak pasti ni. Satunya al-imanu billah, percaya akan Allah. Satu.
Nah, duanya wal imanu bil malaikati, percaya akan sekalian malaikatnya malaikat Allah. 3, wal imanu bi kutubihi, percaya akan segala kitab-kitabnya Allah. 4, wal imanu bir rusulihi, percaya akan sekalian rasul-rasulnya Allah. 5, al imanu bil yaumil akhiri, percaya akan hari akhirnya. Ada hari akhir di dunia ni. Tu 5. 6, wal imanu bil qadari, percaya akan qadar, qada dan qadar. Mana? Ada tak pemimpin? Ada tak? Melantik pemimpin, wilayatul faqih. Ada? Tak ada. Maka jangan kita mengakidahkan benda yang bukan akidah. Kalau benda tu duduk di syariat, tetaplah di syariat. Perkara yang ijtihadi, tetaplah ijtihadi. Nah, betul 2 pahala, salah 1 pahala. Nah, tu ijtihadi. Kita tak tahu orang bukannya dulu gek. Masa ngeping ni sedap laka tuan-tuan yang mulia. Nah, ambo nak buat Islam ni tuan-tuan yang mulia. Oh, kita ni dah comel molek ni, lepau pakah kabar-kabar. Dok, biasa-biasa saja. Lepas tu kita tanggung dosa dia. Dah. Ni, dia punya dosa dia hak tanggung. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Nah, lepas tu percaya lain pula gaji 4 tahun sekali, jangan bimbang. Tu lagu tu. Jangan siapa mu neraka dah ni mu tak pilih. Jangan saling meneraka ke jangan. Tu dia serupa yang belakanya. Semuanya minum belaka tu. Tukar alif bin pun minum, radik bin pun minum. Dia mau berahi radik, dia mau minum radik. Kau berahi tukar ali, kau minum tukar ali. Jangan duk kata dia mau tolak Islam ni, kawin kopi Islam ni, dia mau tolak Islam, dia mau minum radik. Jangan kata gitulah. Sebab Islam tu bukan air kopi. Islam tu tinggi. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kita tak parti ya'lu wa la yu'la alaih. Oh, siap. Sama parti baru senyum, angkat tangan. Oh, go. Hello. Assalamualaikum. Oh, fuck kita. Lain parti, masa muka kenyuk. Ni musuh Islam ni. Nak lawan kawan, nak lawan Islam ni. Jangan gitu. Siapa ajar ke tu? Bukan cara Nabi tu. Tu. Kalau betul kata kalau betul kata Nabi ajar, mari kita berdebat. Ambo banyak kali dah cabar. Mari kita diskusi. Betul tak cara begitu tu cara Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapa keluar ni tak ada lagi. Siapa keluar ni tak ada lagi. Sungguh. Kalau siapa-siapa boleh buat anjuran, diskusi, dialog antara saya dengan mana-mana ustaz yang berfahaman seperti itu. Mari kita dialog di khalayak, bukan tertutup dah. Ambo siap. Bila-bila masa. Tak akan lari, bukan al-lari insya-Allah. Nanti ni siap. Tajuknya apa? Islam politik Islam dan parti Islam. Adakah sama atau berbeza? Dari sudut agama Islam kita sendiri. Perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah ke? Ikutlah, boleh insya-Allah. Boleh. Kita akan buka pekung orang yang mengakidahkan benda hak bukan akidah. Sehingga takfir. Teruk siapa tak semaya dah. Tak teruk tu imam ni tak boleh ni. Tu imam kafir ni. Tu imam tolak Islam ni. Rela semaya susah lagi. Buat hak baru pula. Ni bahaya ni. Sahabat tahap tu bahaya tu ni. Tu jangan sahabat tahap tu ni. Sebab apa? Sebab kok mana pun kalau kita boleh kaji sungguh, kalau kita duduk di luar tempurung, kita kaji betul. Naik hak mana-mana pun lagu tu lah boleh buat setakat tu. Lagu tu. Dah lah ni bukan hak nak buat Islam ke hak mengata. Hak nak buat Islam dah. Pas joget banyak mana ada TV. Ubah lagi. Pas joget tu joget ni, pas nari tu nari ni, pas cocok bitai tu cocok bitai ni. Mana? Ubah sikit-sikit dulu. Tak apa dah, jangan huduk lambat lagi, jauh lagi tu. Ubah sikit-sikit dulu. Maksiat-maksiat ada TV ni. Ma la yudraku kulluhu la yudraku julluh. Benda hak kita tak boleh buat belaka, jangan tinggal belaka. Buat hak setakat mana kita mampu buat. Ada ni? Buat tak? Tak buat ke? Duk berjoget situ ke? PKP tu lagi sedap tengok orang berjoget. Ada ni? Tu tengok. Padahal macam-macam orang panggil drama Islami kita boleh bawa masuk itu. Ambil dulu siap show kata bahawasanya ambillah drama ni hak Turki nak bagi free. Stesen TV Turki nak bagi free. Mana? Sultan Abdul Hamid As-Sani drama dia tu.
Tengok tu insya-Allah cerdik sikit politik Islamiah ni. Nah, kalau kita semangat Islam ni kalau tengok tu cerdik sikit. Nak cerdik benar baca kitab lagi. Mu kita malah baca kitab boleh tengok drama. Insya-Allah kalau tengok tu cerdik sikit dah. Tapi hak tu pun tak. Ya rela ambil hak duk joget, duk tandem, menari, menyanyi, joget cocok betul lagi daripada hak tu. Mana hak nak Islam? Ambo tegur, tak apa ambo memang lama dah nyanyi bedah belaka. Ustaz Azhar Idruh tegur pun kena juga. Ustaz Azhar Idruh, duri dalam daging, duri dalam sekam. Tidak menjaga jamaah Islam kita ini. Oh, siap lagu tu. Sebab itulah Islam ni bukan dengan asabiyah dah. Laisa minna man da'a ila asabiyatin. Bukan di kalangan kami orang menyeru kepada ta'assub. Asabiyah tu mana ta'assub? Bukan kebangsaan. Ni faham molek tu, Oh, kalau buat kebangsaan ya. Lepas tu nak duduk mana kita? Boleh. Beranak Melayu nak mati jadi keling, boleh? Tak boleh. Beranak Melayu mati Melayu. Beranak Cina mati Cina, beranak India mati India, beranak Arab mati Arab. Mana boleh buat bangsa ni? Bangsa ni pilihan Allah, ketetapan Allah, tanpa satu ruang pun boleh kita nak pilih sendiri. Kau puas dah jadi Melayu umur 40 rasa puas nak jadi orang Korea pula. Buat mata sipit-sipit sikit, buat rambut hanya saya jadi Korea. Dah. Melayu panggil situlah. Habis situ. Tengok, ni rukun iman. Ini dia panggil secara ijmali. Duk bila lagu ni pada kelas pasti baru ni. Jangan padahlah ustaz. Tereh tu selesai lah ngaji lah tu. Nanti dulu. Hak tu duk bila rukun iman. Kita kena mengaji dengan secara tafsili. Bagaimana beriman dengan Allah Taala? Bagaimana percaya dengan Allah Taala? Bagaimana percaya dengan malaikat Allah? Itu. Tu. Ini ni diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hak panjang, iaitu Jibril tanya Nabi. Sa'ala Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil iman. Telah menanya oleh Jibril alaihi salam an-nabiyya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Mal iman? Jibril kan? Ada hadis hak panjang dalam Arba'in Nawawi tu ada. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu jawab Nabi, iman tu antu'mina billahi, percaya dengan Allah, wa malaikatihi, dengan para malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan segala kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusannya Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir bagi kamu sendiri dan bagi bumi ni. Hari akhir ni ada dua, bagi kita sendiri tak tahu bila hari akhir kita tu. Kiamat kecil dia panggil. Hari akhir hak dunia ni hak besar, seluruh manusia tu tak ada hari dah esok. Itu hari akhir. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan percaya dengan qadar, ketetapan Allah, baiknya qadar dan jahatnya qadar. Itu ulama ambil daripada ni lah keluar jadi rukun iman. Maka cukup dah kita bila lagi tu. Hak tu untuk pelajar-pelajar tadika pasti cukup. Untuk kita tahap universiti ni tak ada. Kerana Tuhan kata dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu dalam Quran sebut, ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang yang telah percaya mereka itu. Percaya dah. Kita percaya dah ni. Bila dah rukun. Susah lah ustaz. Tuhan kata tak selesai lagi orang percaya. Tu dia. Mulu. Hei orang-orang yang telah percaya mereka itu. Aminu, percaya dah. Amanu, percaya dah. Aminu billahi wa rasulih. Wajib kena percaya lagi dengan Allah dan Rasul. Maka ulama kata ini bukan tahsilil hasil, bukan hasil benda yang telah hasil. Laisa min babit tahsilil hasil, bukan Tuhan suruh benda hak kita dapat dah, bukan. Kalau gitu sia-sia. Lepas tu min babit takmilil kamil dia panggil. Nak menyempurna, nak melengkapkan perkara yang telah lengkap. Wis sempurna, wis kemah lagi. Gitu. Biar tak gogek sikit pun. Itu maknanya. Tak gogek behari, tak gogek. Payah tak ustaz tak gogek. Tak gogek ni apa?
Tak goyang sedikit pun. Bayang terjemah pula kok lekek lumpur kat sini. Biar tak gagak sikit pun. Mana tak goyang sikit pun. Biar kemah sungguh. Pacak sungguh. Itu. Maka aminu yang kedua tu imanun tafsiliyun. Amanu yang pertama tu imanun ijmaliyun. Iman ada dua. Iman secara ijmali, secara borong. Macam tadi duduk bila-bila borong tu. Dan iman secara tafsili, satu persatu. Bagaimana percaya dengan Allah? Ni bahas uluhiyat rububiyat. Mesti ada Allah, tidak ada Allah, tentu tidak. Dalilnya alam ini. Mesti percaya sedia Allah, tentu tidak. Baharu Allah, dalilnya alam ini. Lagi akan insya-Allah. Habis. Tu wal kitabil ladzi nazzala ala rasulina, kitab yang telah diturunkan di atas rasulnya Allah. Wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yakfur, dan barang siapa kufur ia barang siapa billah dengan Allah, wa malaikatihi dengan para malaikatnya Allah, wa kutubihi dan segala kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi dan segala utusan-utusannya Allah, wal yaumil akhiri dan hari akhirat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya sesat dia akan sebagai sesat yang jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kemudiannya kita masuk mabahasul awwalu, bahasan yang pertama. Fil imani billahi subhanahu wa ta'ala, dari hal iman percaya akan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu. Baru nak masuk perbahasan yang pertama. Lagu itulah ngaji para hadirin semua. Ya tak boleh nak cepat selalu dah. Sehari tu pakai jadi alim pun melekat lah dah. Ya tak boleh, kena tulu zaman lama masa. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ada soalan kalau ada? Ada soalan tak kalau ada? Ada. Apakah adab ketika mendengar azan? Ada adab ketika mana mendengar azan kan? Sayugia dan sunatnya kita diam dan menjawab azan. Lagu tu. Sebab azan tu orang panggil apa? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong di atas kebaikan dan takwa Allah. Maknanya dia tok bila tolong azan, kita tolong jawab lagu tu. Kalau tok bila tok tolong azan, kita nak tolong jawab lagu mana? Tak ada orang azan tiba-tiba kita pun jawab. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. Menjawab azan apa? Tahu, jawab sendiri ya. Tak boleh gitu. Maka bila azan Allahu akbar, Allahu akbar, kita pun tolong jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Tu sunat lagu tu. Maka berbicara, berborak-borak apatah lagi, mengilap, tawa apa tu semuanya makruh. Bahkan mendekati litahrim. Tidak haram, makruh. Makruh yang mendekati pada haram. Tu. Setengah ulama kata makruh yang mendekati pada haram, bukan haram, makruh. Itu ni. Makruh ni banyak, makruh li tanzih, makruh li tahrim, dia banyak martabak pula makruh. Jadi adabnya kita bila orang azan, kita diam dan kita sunat jawab azan. Kemudian kita tutup dengan selawat sallallahu alaihi wasallam ke Allahumma salli ala sayidina Muhammad ke, lepas tu doa wasilah. Karena itu hak Nabi SAW ajar pada kita. Itu. Itulah. Tak ada lah. Soal lagi. Maksud Nabi Yakazah. Sudah. Ini ada dah dalam Facebook saja tanya. Ini nak balas ni, nak balas. Yakazah tu maknanya jaga. Jaga, adalah jaga. Dalam satu hadis Nabi Sahih Bukhari, rawahul Bukhari, dia kata man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazati. Ataupun dalam hadis lain kata man ra'ani fil manami faqad ra'a haqqa. Barang siapa yang melihat aku dalam tidur, maka sesungguhnya dia melihat hak sebenar. Kenapa? Karena syaitan tidak dapat menyerupai dengan rupaku, kata Nabi. Adapun hadis kata man ra'ani fil manami, barang siapa yang melihat aku dalam tidur, fasayaroni fil yaqazati, maka selagi akan melihat aku dalam jaga. Maka selagi akan melihat, bukan mana orang tidur tengok dalam mimpi tu, tengok dalam jaga dah tu. Pening dah dalam mimpi, patut dia jaga mana pula. Dah ni. Kalau tidak tak timbul khilaf ulama. Maka ulama berkhilaf.
Wa qala jama'atun, berkata satu jemaah ulama, fasayarani fil yaqazati ay fil akhirati. Maka selagi akan melihat aku, maka selagi akan melihat ia akan daku di dalam jaga, yakni di negeri akhirat sesa. Itu satu jemaah ulama. Dah kata satu jemaah ulama, dah bukan akhirat, dunia ni dah. Nah, fasayarani fil yaqazati ay fid dunya bi aini ra'sihi walau lahzatan qabla al-mauti. Nah, dengan mata kepalanya, nah, di dunia ni walaupun sekelip mata sebelum sedikit daripada mati. Nak mati ni lah Tuhan winapuk dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam jaga lagi tu tak mati lagi tu. Nah, apa orang panggil yaqazah juga. Jadi khilaf ulama. Khilaf ulama. Kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, memang lihat Nabi dalam jaga tu mungkin fil akli, harus pada akal. Bukan mustahil pada akal dan bukan wajib pada akal. Harus pada akal. Tapi khariqun lil adati, kalau tu mencarikan adat. Mana kalau berlaku untuk kita orang mukmin biasa-biasa dipanggil ma'unah. Kalau berlaku untuk orang waliyun min auliyaillah, orang mukmin taqi, dipanggil karamatun, keramat dia panggil. Itu ni. Maka kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, iyalah betul lah, harus pada akal. Tapi bukan tiap-tiap benda yang harus pada akal ni boleh terima belaka. Nah, pokoknya buah ria harus pada akal. Harus. Pahadanya gitu. Pokoknya gitu ada. Nah, ibu kambing beranak anak lembu, harus tak pada akal? Harus. Tapi ada ibu kambing mana hak beranak anak lembu ada sini? Ada. Nah, tu orang tua seteruk, nah, boleh terbang atas langit. Harus tak pada akal? Harus. Harus pada akal. Tapi ada tak berlaku? Jangan kata nak terbang atas langit, mari masjid pun tak boleh. Tak gerak. Engkau seteruk dah. Betul tak? Orang kafir Tuhan nak buah halal syurga, harus tak pada akal? Harus. Tapi mustahil aridi. Apa? Tuhan janji dalam Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Orang kafir sekali-kali tidak akan Allah Ta'ala mungkiri janjinya apa? Masuk dalam neraka. Betul? Ya, harus pada akal. Tapi bukan semuanya setara belaka. Melihat Allah dalam jaga di dunia sekarang ni, harus tak pada akal? Harus. Tapi tidak berlaku hanya untuk Nabi kita Muhammad SAW pada malam Isra wal Mi'raj. Nabi Musa tak boleh. Harus tak nakal tu. Ingat baik-baik. Tu maka kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, sayugia kalau orang tu dapat benda tu, ditutup. Jangan cerita ke orang. Kenapa? Kerana khariqul adat. Maka keramat atau ma'unah, bukan al-ma'unah di ndak. Keramat atau ma'unah tu auratun, ai kal aurati, seperti aurat. Orang tino kita nak tengok dia mana. Orang jatuh nak tengok orang tino ni, dia berhenti tengok mana. Dia beri tengok telekung. Tak sedap kaya warung. Saya ni kalau tengok orang tino, saya tak berhenti tengok kopek dia ke gapo, saya berhenti tengok telekung dia, masya-Allah. Gitu. Sudah kaya lah. Memang nak tengok aurat selalu dah. Maknanya aurat tu benda hak dikehendaki. Keramat ma'unah ni ramai orang nak. Siapa tak sih? Nak mari masjid ngajar, tak ada kena pakai kereta main V, pakai lakah bismillah apa? Senang aku tu. Tak wirui pun tak apa kan apa. Selesai masalah. Nah, tak payah. Siapa tak sih itu? Semua orang nak. Nak pergi Mekah tak nak kena pakai tabung haji. Nah, bismillah buka pintu siapa Mekah tawaf dah molek tak apa-apa Siapa sih? Semua orang nak. Maka panggil ditashbihkan aurah, keramat dengan aurah. Nah, ka'al karamatu auratun. Bermula keramat itu ialah aurah, ai kal aurati, seperti aurat. Maka wasatrul aurati wajibun, maka menutup aurat itu ialah wajib. Maka sebab tu Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti kata, tutup, jangan cerita ke orang. Bahkan orang hak cerita-cerita pada orang, wajib penguasa kena tahzir dia. Kena tahzir ni ta'zir, bukan tahzir, ta'zir, mana menghukum dia. Apa? Boleh timbul fitnah. Ini hamba tengok, tuan-tuan, para hadirin, tuan-tuan yang mulia. Nah, seawal masjid ni hamba sayang hamba dulu buka dulu. Nah, ada seorang sahabat hamba dulu rapat dengan hamba, ya tak ada dah lari pas Kemboja mana tahulah. Dak tu ni. Seminggu jerit tak berhenti-berhenti menangis. Hamba tanya apa? Dia kata pukul 3 pagi hamba nampak Nabi semaya depan ni, tuan-tuan yang mulia. Nah, warna agak-agak. Nah, tuan-tuan semua jangan tinggallah mari semaya sini. Lihat ni, Nabi duduk sini ni.
Lepas tu masjid ni pula. Nabi pun mari juga masjid hamba apa? Bukan masjid dia saja. Mari sini. Oh, mampu lagu tu. Tak selesai pas sudah. Apatah lagi kalau benda tu bukan kita sendiri hak tengok. Orang lain hak tengok. Cerita kita pergi wawa ke orang. Tadi Nabi sebut dah dalam hadis Sahih Muslim. Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukup orang tu boleh dipanggil pendusta. Nabi kata boleh gelar tu pendusta tu. Al-kadzdzab. Boleh panggil tu pendusta. Dengan apa? Dengan sebab dia sapa habis setiap apa berita orang hak dia dengar. Jadi kalau kita ni dengar hadis Nabi, bila orang cerita gitu kita simpan. Kalau mu betul, alhamdulillah. Kalau mu pelawak, mesti dia tepatlah api neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Selesai masalah. Gitu cerita. Tak perlu kita yuya. Ambo nak cabar debat, ambo nak pergi sebutir kereta, nak odas lori kita, nak gini. Bawa atas surat mari. Sebenarnya debat ni bukan sunnah Nabi, tuan-tuan yang mulia. Apa benar gitu? Lepas tu duk sebut serba besar lah, Tok Guru serba besar, wak fitnah pula. Bila masa pula ambo kata almarhum Tok Bin Aziz sesat Kalulah ya tuju gambar dak tu ni. Habis tak sebut nama dah. Serba besar ni adalah kau kamu sorang. Dia pun duduk serba besar juga. Tu tak pernah ada. Tuan-tuan boleh cek sendiri. Ambo tahzir Tok Bin Aziz satu tempat, dua tempat. Mana? Ar-Rahmanu 'ala Rasul istawa, Tuhan yang Maha Pemurah berselendik atas arah. Satu. Yang keduanya Muhammad Kapung. Nabi Muhammad ni Muhammad Kapung. Dua tu lah. Tu pun apa sebut? Ada Tok Guru, wajib kita kena hormat jasa dia dalam agama, melebihi daripada apa kita buat pada agama. Tu boleh tengok sendiri dalam video. Bahkan dulu ada orang panggil mulah Tok Bin Aziz, bapak kafir, hamba ada jawab. Hamba ada marah. Ahbas kata Tok Bin Aziz kafir sebab mujassimah. Hamba jawab, hamba kata tak boleh. Tahzir tu pada perkataan itu je. Adapun diri Tok Guru tak tahu kita, dia orang alim, tak okey dia nak pergi Tuhan serupa dengan makhluk. Tak okey dia niat nak hina Nabi Muhammad SAW. Tapi kalam dia tetap kita tak boleh terima. Gitu. Boleh ke dia tu? Ni hok menyesak serba besar bakun ni hok menyesak kata tu. Sedap. Jangan duk cakap gitu kalau mau sebut nama siap masuk pula mahkamah. Selain daripada mahkamah duk gagal barang orang, mahkamah makan samai pula ngaku dak sini. Tu. Jadi ingat baik. Jadi kita kena pada pilih lah. Tu kalau kita nak tahu orang tu Tok Guru tak Tok Guru gini. Hamba cok mo duk ayat semua. Beli di Fajar Ilmu tingkat 2, Fajar Ilmu Jalan Masjid India tu. Tanya dia, saya nak kitab Arab, kertas kuning tak ada bagi. Ikut kitab apa pun. Sipai tahu. Buat apa? Nanti semula-semula orang tu dia Tok Guru, kau dia ustaz, kau kita puak Tok Guru, kita puak ulama. Hola kitab lagu tu. Ustaz atau Tok Guru. Cuba Tok Guru baca sikit nak dengar. Takut ketika tu dia jadi Tok Garu. Tak boleh nak baca, selesai masalah. Kita tahulah mana hak betul Tok Guru, mana hak betul pelawak jadi Tok Guru. Itu saja. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Lewat ni apa ada kelas pula di pondok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.